Hello, nama saya Engku Hakim Aiman bin Engku Amran, bernombor metrik 3232007531. Dan hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan membuat reaction tentang Donald Trump, seorang presiden yang telah mencetuskan kontroversi sewaktu menjadi Presiden Amerika Syarikat sewaktu ketika dahulu. Banyak faktor dan juga sebab mengapa Donald Trump menjadi kontroversi suatu ketika dahulu ketika menjadi Presiden Amerika Syarikat. Donald Trump juga ialah seorang yang tidak asing di dalam bahagian politik di Amerika Syarikat kerana sebelum ini beliau telah dikenali sebagai usahawan yang berjaya dan selebriti sebelum terpilih sebagai presiden. Beliau telah membina empayar perniagaannya termasuk hartanah, kasino dan program realiti seperti The Apprentice. Kepopuleran dan keterangannya sebagai usahawan yang berjaya menjadikan beliau dikenali secara meluas sebelum terlibat dalam politik. Jadi di sini kita dapat lihat Donald Trump tu sudah berada di dalam bahagian politik Amerika Syarikat ni lama. Dan ada setengah penduduk Amerika Syarikat tidak suka kepada Donald Trump sewaktu dia menjadi Presiden Amerika Syarikat. Ada yang mengatakan beliau hanya ambil duit gaji presiden sahaja dan tidak membuat apa. Ada juga yang mengatakan beliau buat kerja dengan baik. Antara kontroversi yang saya ingat sewaktu ketika dahulu ketika beliau menjadi Presiden Amerika Syarikat daripada 2017 sehingga 2021, beliau telah melakukan salah satu tindakan yang paling kontroversi yang diambil oleh Trump adalah pemindahan kedutaan besar Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Jerusalem pada tahun 2018. Langkah ini dianggap sebagai pengiktirafan Amerika terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah ini mendapat banyak kontroversi dan menimbulkan protes di seluruh dunia kerana status Jerusalem menjadi isu yang dipertikaikan oleh Palestin dan Israel. Banyak sahabat-sahabat Islam di Amerika Syarikat tidak puas hati dengan perkara yang dilakukan oleh Trump ini kerana di situ dia dapat dilihat bahawa Trump mengiktiraf orang yang telah menindas sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azad Syami bin Muhammad Zairi, nombor metrik 3232007771. Baik, pada hari ini saya akan membincangkan ataupun menerangkan iaitu hubungan diplomatik yang dibuat oleh Donald Trump di mana Amerika Syarikat melakukan hubungan diplomatik dengan negara Rusia dan juga China. Baik, semasa hubungan diplomatik Amerika Syarikat dan juga Rusia dilakukan, terdapat beberapa isu ataupun permasalahan antara dua negara berikut. Antaranya ialah hubungan antara Donald Trump dan juga Vladimir Putin, iaitu Presiden Rusia, menjadi tegang disebabkan oleh beberapa sebab. Antaranya ialah baik, yang pertama ialah Rusia dituduh campur tangan dalam pemilihan Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2016, yang di mana dikatakan ataupun dikabarkan penyelidikan khusus oleh Robert Mueller. Yang kedua ialah hubungan antara Trump dan juga Presiden Rusia, iaitu Vladimir Putin, nampaknya lebih tegang dari semasa ke semasa, dan menyebabkan mereka telah menarik perhatian global. Baik, itu adalah poin untuk antara hubungan Amerika Syarikat dan juga Rusia. Yang ini ialah hubungan Amerika Syarikat dan juga China. Semasa Donald Trump menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-45, hubungan Amerika Syarikat dan juga China menjadi tegang disebabkan atas beberapa faktor. Yang pertamanya ialah semasa pemerintahan Trump, beliau telah mengkritik China di mana atas berbagai isu, antaranya ialah isu-isu hak asasi manusia, isu kebajikan perdagangan dan juga isu-isu keamanan nasional. Dalam usaha mengatasi
keamanan nasional ataupun keselamatan negara, Trump telah menolak ataupun menutup segala akses perusahaan China ke atas teknologi dan juga infrastruktur Amerika Syarikat. Yang kedua ialah Trump telah menyalahkan China di mana atas penyebaran COVID-19 yang mana berleluasa di seluruh dunia dan juga mengancam untuk mengakhiri hubungan dengan Organisasi Kesihatan Dunia iaitu WHO yang didukung oleh PBB iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baik, seperti mana yang kita tahu, ramai orang membenci Trump tetapi beliau telah menjadi Presiden Amerika Syarikat. Antaranya ialah sebab pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2017 telah memiliki banyak sebab. Antaranya ialah sentimen anti-establish di mana Trump memanfaatkan ketidakpuasan hati rakyatnya sebahagian daripada warga Amerika dengan politik establish dan institusi pemerintah. Dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang berbeza dan juga tidak berasal daripada dunia politik. Yang kedua ialah daripada populasi. Terdapat sebahagian orang-orang ataupun masyarakat Amerika Syarikat yang sangat-sangat meminati Trump, di mana mereka telah menyokong Trump dan juga mereka telah percaya dengan janji-janji yang ditaburkan oleh Donald Trump. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Irfan Mikir Nizam, nama matrix 323-20-11-381. Selain daripada impak negatif, saya ingin meluangkan sedikit masa untuk menyalahkan beberapa aspek positif jawatan apabila Donald Trump menjadi presiden. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi Amerika Syarikat menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dengan pemotongan cukai bersejarah dan penciptaan pekerjaan, mengakibatkan kadar pengangguran yang rendah sebelum wabak itu. Pentadbirannya berjaya merundingkan perjanjian antarabangsa termasuk perjanjian Abraham yang bersejarah, memupuk keamanan di Timur Tengah. Akta langkah pertama, usaha bipartisan, telah ditandatangani menjadi undang-undang membawa pembaruan keadilan jenayah yang bermakna. Perjanjian perdagangan USMCA iaitu United States Mexico Canada Agreement menggantikan NAFTA iaitu North America Free Trade Agreement, dan Angkatan Angkasa Amerika Syarikat ditubuhkan untuk melindungi kepentingan Amerika di angkasa. Tambahan pula, Operation Warp Speed mempercepatkan pembangunan vaksin memulakan mereka menghadapi pandemik COVID-19. Pencapaian ini tidak boleh diabaikan dan ia mewakili sebahagian besar daripada legasi presidennya. Hai, saya Nurkisan Zahira binti Johari, nama matrix 3232-013141. Saya ingin menceritakan tentang hubungan dasar luar Syria dan Korea Utara. Donald Trump cuba memberikan pendekatan berbeza kepada Syria dan Korea Utara semasa beliau menjadi presiden. Di Syria, Donald Trump cuba memberikan tumpuan untuk menghapuskan ISIS dan menarik balik tentera Amerika Syarikat sebaik sahaja dia merasakan tugas itu selesai. Sementara itu, dalam hubungan dengan Korea Utara, beliau memulakan dialog dengan pemimpin Kim Jong-un, mengadakan mesyuarat sidang kemuncak walaupun beberapa ketegangan nuklear kekal. Sidang kemuncak antara Kim dan Trump pada Jun 2018 adalah kali pertama Presiden Amerika bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Bagaimanapun, kenyataan yang dikeluarkan semasa mesyuarat itu hanya menyebut janji yang tidak diperincikan. Sidang kemuncak kedua yang diadakan pada Februari di Hanoi tidak mencapai sebarang keputusan kerana Amerika menuntut Korea Utara untuk meninggalkan sepenuhnya program senjata nuklearnya. Sebaliknya, Korea Utara menuntut penamatan sekatan yang dikenakan oleh Amerika. Pendekatan Donald Trump ke Syria dan Korea Utara telah menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang menghapus
ada yang menghargai usahanya dalam memerangi keganasan dan mewujudkan dialog dengan Korea Utara, manakala yang lain mengkritiknya kerana kebimbangan mengenai kestabilan dan keselamatan. Penilaian dasar luar dipengaruhi oleh pandangan politik dan pandangan mengenai diplomasi dan kuasa ketenteraan. Kesimpulannya, bergantung pada setiap sudut pandangan, bagaimanapun secara amnya, pendekatan Donald Trump ke Syria dan Korea Utara telah menimbulkan perdebatan tentang keberkesanannya, keselamatan serantau dan kesan jangka panjangnya. Kejayaan dalam menghapuskan ISIS di Syria dan usaha berdialog dengan Korea Utara adalah perkara positif. Tetapi ramai juga menyuarakan kebimbangan mengenai kemungkinan akibat negatif dan kestabilan rantau itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ada Zika binti Muhammad Rizal. Nombor metrik 323-200-4091. Tajuk yang saya akan terangkan ialah corak kepimpinan Donald Trump dan kebaikan dan keburukan Donald Trump. Seperti yang kita tahu, Donald Trump dia seorang yang pandai berkomunikasi dan dia boleh membuat pergaduhan antara pihak lain. Corak kepimpinan Donald Trump semasa menjadi presiden ditandai dan gaya tersendiri yang puji dan dikritik. Gaya tidak konvensional ialah gaya kepimpinan Trump adalah tidak konvensional. Dicirikan oleh penggunaan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang ramai. Sering membuat kenyataan yang tidak sepatutnya dan tidak ditapis. Pendekatan ini menarik minat setengah pihak yang melihatnya sebagai rehat daripada komunikasi politik tradisional. Sebab mengapa orang mengundi Donald Trump? Kebaikan mengundi Donald Trump, pertumbuhan ekonomi adalah penyokong berpendapat bahawa dasar Trump, termasuk pemotongan cukai dan penyahkawal seliaan, menyumbang kepada ekonomi pra-pandemik yang kukuh dan kadar pengangguran yang rendah dan pertuburan pasaran saham. Selain itu, hakim konservatif pula Trump melantik 3 hakim Mahkamah Agung dan ramai hakim persekutuan yang dilihat sebagai kemenangan bagi pengundi konservatif yang mahukan badan kehakiman yang lebih konservatif. Di samping itu, dasar perdagangan pula ada berpendapat bahawa rundingan semula perjanjian perdagangan seperti USMCA ia bermanfaat untuk perniagaan dan pekerja Amerika. Keburukan mengundi Donald Trump, perpecahan pengkritik berpendapat bahawa retorik dan tingkah laku Trump memecah belahkan yang menyebabkan polarisasi dan ketegangan dalam negara. Selain itu, pengendalian COVID-19 pula, setengah orang percaya bahawa tindak balas pentadbirannya terhadap pandemik COVID-19 adalah tidak mencukupi dan mengkritik beliau memperkecilkan virus itu. Di samping itu, dasar ala sekitar Trump menarik AS daripada perjanjian iklim Paris dan membatalkan peraturan sekitar yang dipandang negatif oleh mereka yang mengambil berat tentang perubahan iklim. Kesimpulannya, Donald Trump adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa kebaikan dan keburukan ini adalah berdasarkan perspektif dan penilaian jawatan Presiden Trump dan pendapat mengenai prestasinya berbeza-beza. Secara meluas dalam kalangan pengundi Amerika, pengundi mempunyai berbagai alasan untuk menyokong atau menentang dan keutamaan individu memainkan peranan penting untuk memutuskan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih.